yang akan menjadi ejen peremang saya, pemilu 2024. Jadi pemilu 2024 ni backstory dia panjang, Kish. Aku cuba pendekkan. Dalam 3 ataupun 4 bulan kebelakangan ni, suhu politik Indonesia memang sangat tinggi. Kenapa dia menjadi ejen peremang aku dan kenapa aku mendalami dia adalah kerana dia adalah salah satu demokrasi terbesar di dunia. Kan? Demokrasi terbesar di dunia. Aku rasa tak silap aku yang ketiga terbesar di dunia. Nombor satu. Dan yang paling unik dia banyak kepulauan. Banyak kepulauan. Jadi banyak orang tanya kenapa 14 hari bulan tu adalah hari pilihan raya. Sebenarnya kita by malam tu kita dah tahu kan, kita dah tahu pergerakan politik kita ke mana kan, tetapi mereka harus menunggu sebulan. Sebulan sebelum dapat keputusan rasmi. Jadi pemilu kali ini dia ada 5 lah. Dia ada 5 tahap. 5 tahap. Yang pertama sekali, yang paling atas sekali, rakyat kena pilih presiden. Lepas tu nombor 2 adalah calon legislatif lah, ada macam-macam lah untuk menghantar calon ataupun wakil rakyat masing-masing ke parlimen mereka, ke parlimen yang dipanggil DPR di Senayan. Itu parlimen mereka lah. Calon masing-masing. Dinamik dia sangat berbeza daripada kita. Di mana kita selalunya akan ada pertembungan dua kuasa. Satu koalisi lawan satu koalisi. Kali ini dia ada 3 koalisi yang ataupun 3 calon capres, calon presiden dan cawapres, calon wakil presiden yang akan bertanding untuk merebut kerusi RI1 dengan RI2 tu. RI1 tu Republik Indonesia 1, iaitu presiden lah. Dengan yang nombor 2. Sebab itu dia menarik, sebab dia satu negara republik kan. Jadi calon yang pertama tu Anies Baswedan dengan aku nak beritahu sikit pasal calon-calon ni. Calon pertama tu Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin ni adalah calon yang dilihat lebih kepada intelektual. Calon intelektual. Calon yang kedua pula General Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi sekarang ni, itu dilihat sebagai calon populis. Calon yang nasionalis. Nasionalis. Calon nasionalis di sana. Dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo dengan Profesor Mahfud MD. Iaitu yang dilihat sebagai yang itu mungkin sedikit populis sebab dia asalnya daripada parti PDIP, PDI Perjuangan, parti daripada Megawati Soekarno Puteri. jadi ini adalah pertemuan elit-elit politik. Kita pun ada elit politik kita di sini kan, tapi elit politik sana, bayangkan kalau hang terpilih jadi RI1 dengan RI2 ni, hang akan memimpin 270 juta rakyat kan. Lebih daripada berapa tu? 8 kali ganda, 9 kali ganda Malaysia kan. Macam-macam terjadi semalam. Aku kan kalau kita kan Awani selalu buat live selama sehari, hampir tengok pergerakan pengiraan undi macam mana kan. Dan itu memberikan aku banyak pelajaran semalam. Jadi aku tinggalkan bola sepak seketika sahaja untuk pemilu 2024. Dia 5 tahun sekali je. 2019 dulu pun aku ikut juga, aku tengok juga. Kali ni aku tak begitu in depth follow discourse sebab aku tahu ada banyak presidential debate yang berlaku in the last month or so. Sejujurnya budaya debat tu aku harap ada kat Malaysia lah. Tapi itulah orang kat Malaysia pula kata debat bukan budaya kita. Debat bukan budaya kita. Budaya kita adalah saya tak nak jawab. Itu saya tak nak jawab. If I speak, I'm in trouble. So tapi ada satu benda yang aku nak cakap sebelum aku nak move on, which is dalam pengalaman aku pergi ke Indonesia, dah bertahun-tahun, berkali-kali dah pernah pergi. Satu benda yang aku sangat menarik yang aku pandang sebagai sesuatu yang sangat menarik tentang Indonesia adalah political literacy. Kefahaman politik. Literasi politik. Literasi politik. Benda tu adalah sesuatu yang bagi aku seringkali menarik perhatian aku sebab kalau hang tengok political discourse di Malaysia, diskusi politik, perbincangan politik di Malaysia, kadang-kadang diskusi tu terlalu surface level, terlalu murah-murahan. Ada pergaduhan yang murah-murahan, perbalengan cacian dan makian yang murah-murahan. Artileri politik dia pun murahan. Artileri taktik politik pun terlalu murah. Dia akan mainkan sentimen-sentimen yang murahan. Tetapi di situ, even tak payah pergi jauh lah, bulan 7 lepas bila aku sempat ke Lombok,
dan individu yang aku naik Grab daripada airport ke hotel kan, dan even Grab driver aku pun dia adalah dia pernah bekerja di Malaysia dalam construction sector. Boleh dikatakan lower middle class punya orang, tetapi cara dia membicarakan politik negara dia tu was with so much of depth, so much of philosophy, so much of nuance. And benda tu across the board tau. Hang pergi hang borak dengan orang upper class ke, hang borak dengan middle class, hang borak dengan lower class, across the board orang ada pemahaman politik yang luar biasa. And that's why benda ni kita pernah borak pasal budaya bola sepak di Indonesia. Kenapa budaya bola sepak itu sangat menarik dan mendalam adalah kerana kefahaman politik, kefahaman sentimen kenegaraan itu juga dibawa ke dalam bola sepak. A sense of identity, a sense of belonging. Apa fungsi bola sepak kepada masyarakat, hubungan di antara perjuangan working class. Benda-benda macam tu semua diorang ada, bukan sekadar memahami surface level, tetapi diorang seolah-olah ada deep dive ke dalam benda tersebut. Dan that thing will always fascinate me tentang Indonesia. Kalau nak menghubungkan dengan bola sepak pula, rakan sejawat Datuk Hamidin di sana, iaitu Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dia menteri kan. Jadi dia sudah pun aku rasa sebulan yang lepas mengumumkan keberpihakan dia kepada calon 02, iaitu calon Prabowo Subianto yang mana dilihat bakal memenangi Pilpres kali ini. Dan fun fact, Prabowo Subianto ada hubungan dengan Malaysia juga. Dia bekas student mana? Dia bekas pelajar Victoria Institution di Kuala Lumpur. Itu kalau kita explore benda tu dia kena lagi sejam tu. Panjang. Kena ada bola itu live Indonesia special. Dia bukan BIL, dia di BIP. Bola itu politik ya. Okay. Tak apa. Tapi aku faham. Yeah. Menarik. Kita borak bola sepak ni pun at the end of the day we can't run away from politics. All across the world dia intertwine. Sangat intertwine. Dan satu lagi aku nak tambah yang last sekali kenapa kita, bukan aku nak kata kita perlu peduli, kenapa kita boleh ambil peduli pasal benda ni, sebab ia sedar ataupun tak dia akan berkait rapat dengan kita juga, sebab ada projek besar, projek mega paling besar dalam sejarah Indonesia sekarang ni, pembukaan kota baru. Oh yes. IKN Nusantara di Borneo, di sebelah sana di kan, Kalimantan. Dia akan memberikan impact pada ekonomi kita juga. Tapi itu panjang kalau kita nak cakap.